Okey, hai semua. Untuk video kali ini, cikgu kongsikan bagi tajuk statistik matematik SPM kertas 2. Okey, jadi selamat belajar. Okey, untuk tajuk statistik SPM, terdapat 3 jenis graf yang anda perlu tahu dan lukis, iaitu histogram, poligon kekerapan dan ogive. Okey, ini adalah data. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan berkaitan dengan bayaran dalam RM oleh 40 pemandu di sebuah pondok tol. Okey, perkara pertama yang anda perlu tahu adalah berkaitan dengan julak data. Okey, julak data ni jarang ditanya tetapi boleh disoal di dalam soalan. Okey, julak data adalah nilai data yang paling tinggi. Okey, kita lihat data di sini, nilai data yang paling tinggi adalah 48. Okey, 48 tolak nilai data yang paling rendah. Nilai data paling rendah di sini adalah 18. Jadi 48 tolak 18, julak datanya adalah 30. Okey, seterusnya kita lihat jadual. Okey, dalam jadual ni ada beberapa perkara yang anda perlu tahu untuk cari. Okey, di sini di sebelah kiri sekali adalah selang kelas. Okey, ada titik tengah, kekerapan, sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okey, bagaimana untuk mencari titik tengah? Okey, titik tengah adalah hak bawah tambah hak atas bahagi 2. Okey, kita lihat di sini selang kelas yang pertama, hak bawahnya 15, hak atasnya adalah 19. Okey, kita campur, kita bahagi 2, kita dapat nilai titik tengahnya adalah 17. Okey, so cara mudah di sini kita lihat bila kita sudah dapat yang pertama, okey, 15 tambah 19, okey, sama dengan bahagi 2, kita dapat 17. Okey, di sini kita lihat perbezaannya, okey, berlaku penambahan 2 sahaja, 15 ke 17. So, seterusnya kita hanya tambah 2. 20 tambah 2, 22. 25 tambah 2, 27 dan seterusnya. Cukup kita cari yang pertama dengan betul dan yang seterusnya kita hanya perlu tambah mengikut perbezaannya sahaja. Okey, kekerapan kita perlu mencari daripada data yang diberikan tadi. Okey, contohnya nombor 15 hingga 19 terdapat berapa bilangan data yang berada dalam selang 15 hingga 19. Okey. Seterusnya, sempadan atas. Okey, bagaimana untuk mencari sempadan atas? Okey, sempadan atas, okey, ini kita lihat, ini adalah hak atas, ini adalah hak bawah. Okey, so ini adalah hak atas, ini adalah hak bawah bagi selang yang berikutnya. Okey, bagi selang yang berikutnya. Jadi kita untuk dapatkan sempadan atas bagi selang ini, jadi 19 tambah 20. Okey, 19 tambah 20. Okey, bahagi 2, kita dapat 19.5. Okey, dan berikutnya lah 24 tambah 25, kita bahagi 2. Okey, kita dapat 24.5 dan seterusnya. Okey, ini kekerapan yang kita cari daripada data yang diberikan tadi. Okey, seterusnya kita hendak mencari kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan, okey, kita tengok kekerapan yang pertama, 3. Kita tuliskan 3 di sini.
Tambah kekerapan yang berikutnya. 3 tambah 4, kita dapat 7. 7 tambah 8, kita dapat 15. 15 tambah 9, kita dapat 24. 24 tambah 7, kita dapat 31. 31 tambah 6, kita dapat 37. Dan 37 tambah 3, kita dapat 40. 40 ini adalah jumlah kekerapan keseluruhan. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang biasa ditanya juga adalah berkaitan dengan kelas mod. Okey, bagaimana untuk mencari kelas mod? Okey, kelas mod adalah kita lihat kekerapan paling tinggi di sini 9. Jadi, kita lihat selang kelasnya. Okey. So, kelas mod adalah 30 hingga 34. 30 hingga 34. Okey, saiz selang kelas juga kerap ditanya di dalam soalan. Bagaimana untuk mencari saiz selang kelas? Okey, formula yang betul untuk mencari saiz selang kelas adalah sempadan atas tolak sempadan bawah. Okey, sempadan atas di sini. Okey, 19.5. Kita lihat selang kelas ini. Okey, sempadan atasnya 19.5. Tolak sempadan bawahnya adalah 14.5 di sini. Okey. Okey, untuk selang kelas yang pertama, sempadan bawahnya adalah 14.5. Okey, di sini. Jadi kita dapat 19.5 tolak 14.5, kita dapat 5. Jadi saiz selang kelas adalah 5. Okey, kita juga boleh kira begini. Ini adalah salah satu cara alternatif untuk mengira saiz selang kelas. Okey, kita tolak 15 tolak 19, 19. 19 tolak 15 tambah 1. Kita dapat 5. Okey, kita juga boleh mengira seperti ini. Okey, kita 15, 16, 17, 18, 19. Terdapat 5. Bermula dengan 15 hingga 19. Okey, terdapat 5. Jadi saiz selang kelasnya adalah 5. Okey. Okey, ini adalah jadual. Dalam jadual ni soalan boleh menanyakan beberapa seperti titik tengah, kekerapan lenggokan, sempadan atas, sempadan bawah. Okey, kebiasaan soalan menanyakan sempadan atas. Okey. Tetapi tidak mustahil soalan menanyakan sempadan bawah. Jadi kita lihat. Okey, apa yang cikgu ingin tekankan di sini, tolong beri perhatian kepada had bawah dan had atas. Okey. Okey, untuk had bawah dan had atas, had bawahnya adalah kita lihat selang kelas. Okey, had bawah 15, had atasnya 19. Okey. Had bawah, okey, untuk selang ini 20, had atas 24. Begitulah seterusnya. Dan tolong juga beri perhatian kepada sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Okey, kita lihat di sini selang kelasnya. Sempadan bawahnya adalah sebelum nombor 15 adalah 14. Jadi 14.5. Okey. Sebelum nombor 20 adalah 19. 19.5. Itu adalah sempadan bawah dan yang seterusnya. Okey, kita lihat kelas mod seperti tadi. Kita lihat kekerapan yang paling tinggi 9. Jadi kelas mod adalah 30 hingga 34. Saiz selang kelas 5. Seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, ini adalah graf. Okey. Poligon kekerapan. Okey, graf poligon kekerapan. Okey, untuk paksi Y adalah kekerapan. Okey, dan untuk paksi X adalah titik tengah. Okey. Okey, ini adalah graf
histogram. Okey, graf histogram. Okey, paksi Y adalah kekerapan, paksi X juga kita gunakan titik tengah. Okey, kita letak betul-betul di tengah ini. Nilai titik tengah. Okey, seterusnya kita lihat ini adalah graf Ogif. Okey, graf Ogif paksi Y adalah kekerapan longgokan, paksi X adalah sempadan atas. Kita gunakan sempadan atas. Okey, graf Ogif hendaklah dilukis secara freehand. Tidak boleh menggunakan pembaris untuk melukis graf Ogif. Okey, dalam graf Ogif, terdapat beberapa perkara yang boleh disoal di dalam soalan. Okey, antaranya adalah kuartil pertama, medium. Medium juga dikenali sebagai kuartil kedua, kuartil ketiga dan julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah nilai kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey, kuartil pertama adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan dan nilainya dicari pada graf. Medium adalah 1/2 daripada jumlah kekerapan dan nilainya dicari pada graf. Kuartil ketiga, 3/4 daripada jumlah kekerapan dan nilainya dicari pada graf Ogif yang dilukis. Okey, kita lihat bagaimana untuk mencari kuartil. Okey, ini adalah 1/4 daripada jumlah kekerapannya adalah 40. Ini adalah kuartil pertama. Okey, 1/4 daripada 40 kita dapat 10. Okey, 10. Okey, kita buat garis putus-putus sehingga menyentuh graf. Okey, kita turunkan garis putus-putus. Okey, inilah nilai kuartil pertama. Okey. Seterusnya, okey. Okey, ini adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga adalah 3/4 daripada jumlah kekerapan. Okey, kuartil ketiga adalah kita dapat di sini nilai di sini adalah 30. Okey, kita buat garis putus-putus sehingga menyentuh graf, kita turunkan dan nilai di sini adalah nilai kuartil ketiga. Okey. Seterusnya, soalan juga kerap menanyakan berkaitan dengan min. Okey, min. Okey. Ini adalah formula min daripada buku soalan. Min adalah hasil tambah nilai data per bilangan data. Okey, di sini kita harus faham min sama dengan jumlah kekerapan darab bilangan data bagi jumlah kekerapan. Okey, untuk lebih jelas di sini kita lihat jumlah titik tengah darab kekerapan per jumlah kekerapan. Okey, kita lihat bagaimana untuk mencari min. Okey, ini adalah titik tengah darab kekerapan, titik tengah darab kekerapan, titik tengah darab kekerapan. Okey, kita tambahkan semua dan kita tulis seperti ini. Ini adalah jumlah kekerapan. Kita tulis seperti ini. Okey, ini penulisan yang betul untuk mencari min. Okey, kita dapat markah di sini. Okey. Dan okey, ini adalah jumlah kekerapan darab titik tengah. Kita dapat 1295 bahagi jumlah kekerapan 40. So, kita dapat nilainya seperti ini, 32.375. Okey, sekurang-kurangnya kita ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, untuk lebih jelas di sini min, okey, min itu
17 adalah titik tengah. 3 adalah kekerapan. Okey, tambah. Okey. Tambah untuk baris yang berikutnya sampai habis 47 darab kekerapan 3 bahagi jumlah kekerapan 40. So, kita dapat nilainya 32.375.